Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat ilahi. Dengan izinnya dapat lagi kita bersua kembali dalam forum ilmiah ini. Tetapi forum kali ini berbeza sedikit dengan forum yang lain kerana ianya hanya dilakukan secara atas talian sahaja disebabkan oleh keadaan negara kita yang masih lagi membimbangkan kerana virus COVID-19 yang semakin meningkat. Oleh itu, forum kita pada kali ini akan diteruskan juga dengan membincangkan berkenaan dengan perkembangan bahasa. Sebelum itu, saya mengalurkan kehadiran tuan-puan pada majlis forum kita hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini adalah berkenaan dengan masalah perkembangan bahasa dan pertuturan kanak-kanak. Sebelum memulakan perbincangan forum, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Indah berbulan si awan petang, berharap di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 4 orang ahli panel jemputan kita pada hari ini. Panel pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasira binti Sakilan, merupakan seorang pensyarah psikologi pendidikan daripada Universiti Selangor. Seterusnya panel kedua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Siti Aisyah binti Ali, berperan sebagai panel kedua dan merupakan seorang alumni daripada Universiti Selangor dan sekarang merupakan guru tadika di Tadika Suria Arif. Panel ketiga. Assalamualaikum dan hai, saya Nurasina binti Absari, merupakan seorang pelajar ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak daripada Universiti Selangor. Dan yang terakhir adalah panel yang terakhir, iaitu panel keempat. Assalamualaikum, nama saya Nurul Hamizah binti Muhammad Suhaimi. Saya seorang guru di Taska Didik Sayang dan saya juga merupakan seorang ibu yang mempunyai seorang anak 6 tahun. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan perkembangan bahasa. Bahasa adalah satu sistem isyarat yang mempunyai bahagian terpenting berupa gabungan daripada erti dan bayangan bunyi. Erti dan bunyi tidak terpisah tetapi bergabung dalam rantaian ungkapan. Selain itu, bahasa juga merupakan komunikasi sama ada dalam verbal atau non-verbal. Selain itu, bahasa juga mengandungi perkataan-perkataan yang digunakan oleh sesebuah komuniti dengan peraturan tata bahasa dan perbendaharaan kata yang tertentu. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga yang diterbitkan pada tahun 1996, bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat komunikasi dalam lingkungan satu kelompok manusia. Pada tahun 1998 pula, Rice dan Woodsmall berkata, kebolehan bertutur dan menggunakan bahasa bukan sahaja dapat merapatkan hubungan kanak-kanak dengan orang lain, tetapi kanak-kanak boleh membina konsep tentang alam dan manusia di sekelilingnya. Menurut John B. Carroll pula, bahasa juga boleh dikatakan sebagai satu sistem berstruktur daripada bunyi-bunyi vokal dan urutan-urutan bunyi-bunyi yang dipakai ataupun digunakan untuk berkomunikasi. Walaupun bahasa mempunyai pelbagai fungsi yang boleh digunakan oleh seluruh komuniti, terdapat isu berkenaan dengan masalah perkembangan bahasa dan pertuturan kanak-kanak yang sering terjadi di komuniti kita. Sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel pertama kita, iaitu Cik Nasira. Okey, soalannya, apakah penguasaan bahasa oleh seseorang kanak-kanak daripada pemerolehan bahasa ataupun pembelajaran bahasa? Panel ketiga. Terima kasih kepada Menurut Dr. Zila di atas soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati pada pagi yang mulia ini. Okey, berbalik kepada soalan tadi. Sebelum menjawab, saya akan menjelaskan perbezaan bagi pemulihan bahasa dan juga pembelajaran bahasa. Pemulihan bahasa atau lebih dikenali sebagai language acquisition merupakan bahasa yang dipelajari secara langsung dan tanpa disedari seperti pemulihan bahasa.
daripada bahasa yang diucapkan oleh ahli masyarakat di persekitaran. Hal ini berlaku secara aktif kepada kanak-kanak yang berumur 2 hingga 6 tahun. Antara aktiviti-aktiviti pemulihan bahasa seperti kanak-kanak sedang bermain, bernyanyi, bersiar-siar ataupun melakukan rutin harian bersama keluarga. Manakala pembelajaran bahasa atau lebih dikenali sebagai language learning pula adalah kanak-kanak sedar mereka menerima input bahasa yang distrukturkan. Contohnya, kanak-kanak menerima pendidikan formal di sekolah atau di rumah. Bagi saya, kanak-kanak lebih memfokuskan kepada pemulihan bahasa. Ianya kerana proses pemulihan bahasa berlaku jika anak menyimpulkan peraturan bahasa yang tersirat, seperti konsep struktur, sintaksis, atau tata bahasa. Hal ini dapat mengembangkan dan mempelajari bahasa semasa kecil. Noam Chomsky berpendapat bahawa kita semua mempunyai alat pemulihan bahasa di otak kita. Potensi kewujudan alat ini akan membolehkan kita mempelajari norma dan berulang yang membentuk bahasa. Selama bertahun-tahun, Noam Chomsky menyemak teorinya dan memasukkan analisis berbagai prinsip bahasa yang berkaitan dengan pemulihannya semasa kecil. Prinsip-prinsip ini seperti adanya tata bahasa dan pelbagai peraturan sintaksis adalah umum bagi semua bahasa. Sebaliknya, ada unsur-unsur lain yang berbeza-beza bergantung pada bahasa yang kita pelajari. Boleh saya mencela, Cik? Sure, silakan. Benar, peranti pemulihan bahasa Language Acquisition Device atau LED memang wujud dalam pemikiran manusia? Ya, bagi menguatkan teori LED dari Noam Chomsky, ini kenyataannya proses pemulihan bahasa semua kanak-kanak dikatakan sama. Proses pemulihan bahasa ini tidak ada kaitannya dengan kecerdasan. Proses pemulihan bahasa ini tidak pula dipengaruhi oleh motivasi ataupun emosi kanak-kanak serta tata bahasa yang dihasilkan oleh mereka. Boleh dikatakan sama sebagai bukti, golongan mentalis berpendapat bahawa seorang kanak-kanak menggunakan keupayaan sedia ada pada mereka untuk merumus dan membentuk ayat mengikut sistem bahasa yang mereka peroleh. Terima kasih kepada panel pertama kita. Penjelasan yang sangat padat dan jelas. Okey, hadirin sekalian, soalan saya kepada panel kedua iaitu Cik Aisyah berkaitan dengan apakah cara yang boleh dilakukan bagi menggalakkan lagi kanak-kanak untuk berkomunikasi. Kerana terdapat beberapa kanak-kanak yang mempunyai masalah untuk berkomunikasi dengan orang sekelilingnya. Silakan dijawab, Cikgu. Bagi tips yang pertama adalah eye contact, iaitu bercakap pada aras mata kanak-kanak. Dengan begitu, mereka akan merasa dihargai dan dapat membantu mengurangkan bebanan fizikal kerana mendapat keselesaan disebabkan mendongak. Rendahkan badan kita juga sebagai tanda hormat dan tanda menghargai kanak-kanak. Dan yang kedua adalah menggunakan perkataan yang lebih konkret. Contohnya, pergi dapur, bukannya pergi sana, pergi sini. Ia bertujuan agar kanak-kanak lebih mudah faham dan dapat menggalakkan lagi kanak-kanak untuk bercakap. Seterusnya adalah tips yang ketiga, iaitu menggunakan ayat yang pendek. Contohnya, adik pergi ambil bola. Jadi diorang mudah faham tentang arahan yang diberi. Kanak-kanak belum mampu memproses maklumat dalam satu masa. Jadi sebagai ibu bapa, kita perlu bantu anak-anak dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek. Dan yang keempat adalah jadikan lebih menarik. Contohnya, gunakan sensori pendengaran, sentuhan, penglihatan, dan lain-lain. Bahasa badan, ekspresi wajah, pergerakan menari, intonasi suara, seperti lagu, serta gerakan daripada lagu Baby Shark. Kelima adalah pengukuhan. Beri ganjaran ketika kanak-kanak menyebutkan ayat yang betul ketika bercakap. Contohnya, semasa berada di tadika, saya sering memberi pujian, high five dan tepuk tangan. Kanak-kanak akan lebih suka bercakap jika kita sering memuji atau memberi peneguhan positif kepada penggunaan sebutan bahasa yang betul seperti yang telah terkandung dalam perspektif behaviorisme. Okey, ketujuh pula adalah bagi galakan.
Contohnya bagi galakan dengan menyebut perkataan yang betul. Contohnya dia sebut nak cucu, cucu. Kita kena ulang semula perkataan tu dengan jelas dan tepat untuk tunjuk contoh yang betul. Dan yang terakhir adalah bermain. Seperti yang kita sedia maklum bahawa bermain memang merupakan fitrah bagi kanak-kanak. Di sinilah proses pembelajaran bermula. Apa yang dilihat, dihidu, didengar akan menghubungkan sel otak kanak-kanak. Semua perkembangan berlaku serentak ketika bermain, maka komunikasi juga akan bermula ketika bermain. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada panel kedua kita. Berdasarkan penerangan yang diberikan tadi, dapat kita lihat di sini bahawa sebagai orang dewasa, terutamanya bagi ibu bapa dan juga guru, perlu membimbing bahasa yang sesuai dengan kebolehan bahasa kanak-kanak. Perkembangan bahasa kanak-kanak ini mungkin berlaku disebabkan oleh beberapa faktor, dan saya akan mengajukan soalan ini kepada panel ketiga kita, iaitu adik Cik Nur Hasrina. Mungkin adik boleh terangkan dengan lebih detail mengenai faktor-faktor perkembangan bahasa bagi kanak-kanak. Silahkan. Terima kasih pada moderator kita iaitu Cik Fazila. Ya, betul apa yang telah dikatakan oleh Cik Moderator tadi, bahawa perkembangan bahasa kanak-kanak ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Saya sebagai seorang pelajar telah mempelajari bahawa persekitaran menjadi faktor utama bagi perkembangan bahasa kanak-kanak. Kemahiran berbahasa akan berkembang dengan pesat jika dibesarkan dalam persekitaran yang kondusif seperti persekitaran yang bebas dan selamat. Contohnya, keadaan belajar di sekolah akan mempengaruhi pemerolehan bahasa kanak-kanak. Untuk meningkatkan kemahiran bahasa kanak-kanak, lingkungan sekolah juga memegang peranan penting bagi perkembangan belajar kanak-kanak. Hal ini demikian kerana kanak-kanak mendapatkan pengetahuan lebih banyak di sekolah berbanding dengan keluarga di rumah. Pihak sekolah mestilah menyediakan suatu pembelajaran bahasa yang selesa dan baik. Faktor kedua juga disebabkan oleh dorongan yang dapat merangsang perkembangan bahasa kanak-kanak seperti yang telah diterangkan oleh Cik Aisyah sebentar tadi, iaitu memberi maklum balas yang positif, memberi pengukuhan positif seperti pujian atau penghargaan, dan membetulkan sebutan kanak-kanak. Ibu bapa akan berperanan dan bertanggungjawab untuk membantu anak mereka dalam pemerolehan bahasa, terutama dalam bertutur sehari-hari di rumah. Contohnya, jika terdapat kesalahan bahasa dalam pertuturan maupun percakapan mereka, ibu bapa hendaklah menegur dan memperbaiki kesilapan ataupun susunan bahasa yang digunakan oleh anak-anak. Ibu bapa perlu sering mengajar anak-anak mereka bercakap dan membaca kerana ianya dapat membantu anak-anak dalam menguasai kemahiran bahasa yang baik. Melalui dorongan itu, kanak-kanak akan mudah menguasai kemahiran bahasa dengan baik. Dan bagi faktor yang terakhir adalah kematangan. Tahap perkembangan berbahasa kanak-kanak adalah berbeza mengikut peringkat umur dan juga kematangan. Semakin meningkat umur, semakin banyak perbendaharaan kata dan bentuk ayat yang dilafazkan. Ianya melibatkan perasaan ingin tahu mengenai sesuatu perkara dan melibatkan penggunaan perkara yang ingin dipelajari. Hal ini kerana manusia semakin bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fiziknya, bertambah pengalaman dan meningkat kebutuhannya. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman dan kebutuhannya. Jadi, anak akan semakin pintar berbahasa bergantung pada umur. Semakin bertambah umur, semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada adik Nur Hasrina atas penjelasan yang cukup baik sebentar tadi. Pada pandangan Puan Hamizah sebagai seorang guru dan juga seorang ibu, perkembangan bahasa kanak-kanak berlaku disebabkan oleh faktor kematangan seperti yang dijelaskan oleh adik Nur Hasrina tadi. Boleh Puan jelaskan dengan lebih detail mengenai stage ataupun tahap perkembangan bahasa kanak-kanak, mungkin sejak mereka dari bayi hingga kanak-kanak. Silahkan Puan. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kerana memberikan kesempatan saya untuk bersama-sama dalam forum kali ini. Berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya tadi,
penerimaan bahasa pada awal kanak-kanak ni akan dimulai dengan bayi. Untuk bayi yang baru lahir ini akan mudah sensitif dengan pelbagai bunyi atau suara orang di sekelilingnya. Pendedahan awal terhadap bunyi adalah ketika mereka mendengar percakapan ibu bapanya dengan berulang kali. Dengan seperti apa yang kita dapat ketahui, bayi akan mudah nangis terlebih dahulu. Kerana dengan cara tersebut, mereka akan menarik perhatian ibu bapanya untuk mereka berkomunikasi dengan tepat. Tahap perkembangan kanak-kanak terbahagi kepada beberapa peringkat. Yang pertama adalah pada peringkat fasa awal, iaitu umur sebelum 1 bulan, bayi akan berkomunikasi dengan cara menangis. Seterusnya, pada umur 1 bulan hingga ke 6 bulan, bayi akan berkomunikasi dengan cara senyuman. Yang ketiga adalah umur 6 bulan ke hingga 1 tahun, bayi akan berkomunikasi dengan cara bebelan. Yang keempat adalah pada umur 2 hingga ke 3 tahun, mereka akan menggunakan 3 perkataan yang mudah seperti papa, mama. Yang kelima adalah umur 3 ke 4 tahun, mereka akan memahami soalan yang mudah seperti apa, di mana dan manakah. Dan yang terakhir adalah pada umur 4 hingga ke 6 tahun, kanak-kanak akan didedahkan dengan pembelajaran yang baharu dan sesuai di tahap peringkatnya, seperti membezakan huruf besar dan huruf kecil. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Hamiza, penjelasan yang cukup baik dan jelas. Dapat kita simpulkan bahawa perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan peringkat yang dialami oleh mereka dalam mengembangkan tahap perkembangannya dari segi bahasa sewaktu di peringkat awal dan di peringkat akhir. Saya ingin mengajukan satu soalan lagi kepada mana-mana panel yang ingin menjawab sebelum kita mengakhiri sesi forum kita pada hari ini. Soalan saya, adakah masalah perkembangan bahasa dan pertuturan kanak-kanak ini boleh dibendung? Sebab seperti yang kita dapat lihat, pada masa kini, terutamanya bagi ibu bapa yang bekerja sukar untuk meluangkan masa mereka untuk berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Silakan dijawab. Pada pendapat saya, perkembangan bahasa kanak-kanak ini boleh saja dibendung. Ibu bapa perlu fokus pada anak-anak mereka, terutamanya bagi kanak-kanak yang berumur 1 hingga 12 tahun. Kerana di umur sebegitu, proses perkembangan bahasa mereka berlaku dengan aktif. Oleh itu, ibu bapa yang bekerja sepatutnya memberi masa walaupun sedikit untuk berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Saya menambahkan sedikit informasi tentang proses perkembangan bahasa kanak-kanak yang sering saya lakukan ketika anak saya berada di rumah. Walaupun saya bekerja, saya akan lebih berusaha untuk meluangkan masa dengan anak saya dengan sering bertanyakan apa yang mereka pelajari pada hari ini, untuk mengetahui tentang perkembangan bahasa sekaligus mental mereka. Dengan itu, saya akan dapat mengetahui proses perkembangan bahasa dan pertuturan anak saya di tahap yang mana. Semua ibu bapa perlulah buat perkara sebegitu. Dengan masalah ini tidak boleh dipandang dengan sebelah mata, kerana ianya akan dapat menimbulkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Wah, penjelasan yang sangat menarik untuk kedua ahli panel kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa untuk menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang telah disampaikan pada hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencemburi kita. Jadi sedikit rumusan yang dapat kita buat berkaitan forum kita pada hari ini ialah masalah ini tidak boleh dipandang rendah kerana dia akan menimbulkan kesan yang kurang baik kepada kanak-kanak terhadap perkembangan bahasa mereka.
Contohnya, kanak-kanak tidak dapat mengikut arahan tanpa isyarat visual tambahan, kanak-kanak mengelak untuk bercakap dan percakapan sukar untuk difahami oleh orang tua pada umur 36 bulan. Oleh itu, kebimbangan ibu bapa, guru ataupun orang ramai terhadap masalah perkembangan bahasa dan pertuturan kanak-kanak ini dapat diatasi agar ianya tidak berterusan. Baiklah, sebelum kita mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun yang indah daripada saya. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Salam hormat, semoga kita bertemu lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan. Syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.